Nama aku Ekram. Aku tinggal jauh terpencil di hutan belantara Gunung Kinabalu. 2 tahun yang lalu, keluarga aku keluar dari rumah dan tinggalkan aku bersendirian. Setiap hari aku cuba mencari jawapan kenapa keluarga aku tergamak untuk tinggalkan aku bersendirian di rumah ni. Adakah diorang benci aku? Ataupun diorang takut dengan kejadian-kejadian misteri yang sering berlaku di rumah ni? Semuanya bermula sekitar 2 tahun lalu. Bila kejadian-kejadian misteri mula berlaku, kami perasan di dalam rumah ada bekas tapak kaki orang yang memijak lumpur. Kejadian misteri ini tidak berakhir di situ. Belum habis dengan kesan-kesan tapak kaki lumpur ini, kami sering dikejutkan dengan bunyi-bunyi misteri di dalam dan di luar rumah. Yang paling menakutkan sekali bila mereka mula memunculkan diri. Masa ni semua orang di rumah tu dah ketakutan. Ibu dah mendesak ayah untuk bawa ahli keluarga keluar dari rumah ni. Di kemuncak gangguan ini, pada waktu itulah Atuk membuka mulut dan menceritakan kepada kami tentang kejadian misteri yang pernah berlaku di sekitar rumah ni suatu ketika dahulu. Menurut Atuk, suatu ketika dahulu, rumah kami ni bukanlah satu-satunya rumah yang ada di sini. Rumah kami ni adalah salah sebuah rumah daripada satu perkampungan kecil yang terletak di situ. Penduduk kampung hidup dengan tenang jauh dari hiruk pikuk kota. Sehinggalah ada satu ketika penduduk kampung dikejutkan dengan jelmaan makhluk-makhluk yang mereka gelar sebagai makhluk bawah tanah. Orang kampung percaya makhluk bawah tanah ni adalah orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mereka masih lagi berlegar-legar di sekitar gunung. Kata Atok, selalunya diorang ni berlegar-legar sebab masih ada lagi yang diorang cari, masih ada lagi yang diorang inginkan, ataupun ada sesuatu yang diorang tunggu. Itulah mereka tidak boleh pergi ke alam kematian dan berada di alam dunia. Masa makhluk bawah tanah ni muncul, mereka akan masuk ke dalam rumah orang-orang kampung dan tiap kali mereka datang akan kelihatan bekas tapak kaki berlumpur. Cerita Atuk lagi, gangguan menjadi semakin teruk membuatkan orang ramai jatuh sakit sehingga ramai yang meninggal dunia. Ramai yang tak tahan dengan gangguan-gangguan ini sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari kampung tersebut meninggalkan keluarga Atuk aku. Apa yang terjadi puluhan tahun lalu kini terjadi lagi kepada kami sekeluarga. Gangguan ini menjadi semakin teruk sehingga tahap kami semua jatuh sakit. Di antara ahli keluarga kami, akulah yang paling tenat. Dalam sebulan juga, aku terlantar di katil. Aku bangun pun untuk makan ubat, lepas tu tidur. Itulah rutin aku untuk sebulan. Sehinggalah suatu hari itu aku terbangun. Aku rasa badan aku dah mula sembuh. Aku turun ke bawah dan perasan rumah aku kosong. Aku memanggil ibu, ayah dan adik-beradik yang lain, tapi mereka semua tiada di rumah. Aku ingatkan diorang keluar kejap je, tapi sampai sekarang diorang tak pulang-pulang. Untuk 2 tahun inilah aku berada di rumah berseorangan.
Gangguan yang kami alami dulu masih lagi ada. Tiap kali aku tertanya, adakah ini makhluk bawah tanah yang Atok ceritakan dulu? Adakah makhluk-makhluk ini orang yang telah meninggal dunia tidak dapat pergi ke alam kematian sebab mencari atau menunggu sesuatu? Kini aku berseorangan. Aku tertanya, bilakah keluarga aku akan pulang? Kenapa diorang tinggalkan aku? Tak apa. Mungkin suatu hari nanti diorang akan pulang ke rumah. Aku akan tetap menunggu. Hai guys, terima kasih kerana menonton filem animasi seram pertama Kupi-Kupi Go. Untuk Kupi-Kupi Seram, macam mana? Okey kah? Atau KO? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Sebenarnya lama sudah saya mau buat filem animasi seram untuk Kupi-Kupi Go, cuma baru-baru ni saya ada kesempatan untuk belajar dan juga produce satu filem animasi seram. Dan untuk produce satu konten macam ni mengambil masa yang agak lama. Itulah kalau kamu perasan di Kupi-Kupi Go sudah lebih hampir sebulan sudah tiada konten. Jadi saya perlu tahu pendapat anda tentang filem animasi seram pertama di Kupi-Kupi Go ni yang saya anggap sebagai satu upgrade untuk konten di channel Kupi-Kupi Go. Jadi tinggalkan pendapat anda, komen anda, kritikan, tomahan di ruangan komen di bawah. Dan yang paling penting, pastikan anda like dan share. Saya sangat-sangat teruja untuk anda semua tengok animasi seram pertama di Kupi-Kupi Go ni dan semoga anda semua suka. Kalau mendapat sambutan, saya akan buat lagi lebih banyak episod animasi seram untuk Kupi-Kupi Go. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton filem animasi seram pertama ini. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.